yang sentiasa mengenal siapa diri kita dan mengenal juga siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sempena dengan Ramadan Al-Mubarak yang disebut juga sebagai Syahrul Amal, bulan untuk kita melakukan amal ibadah, kerana di dalamnya banyak galakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggalakkan kita melakukan, meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Kerana pada bulan Ramadan terdapat satu keberkatan yang luar biasa berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Namun begitu tuan-tuan, untuk kita beramal dalam bulan Ramadan, kita tidak boleh beramal dengan ikut-ikut orang saja. Orang sembahyang sunat, kita sembahyang sunat. Ya, kita puasa, orang puasa, kita puasa. Orang baca Quran pun kita baca Quran juga, tanpa kita mengetahui hakikat sesuatu amalan yang kita lakukan. Kerana setiap amalan yang kita lakukan di atas muka bumi ini, semuanya akan kita bentangkan, semuanya akan kita serahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan ada anak laki-laki nak pergi minang anak perempuan orang, berapa dulang tuan-tuan bawa? Daun sirih asalnya bukan cantik tuan-tuan, tetapi apabila dikumpulkan jadi sirih junjung, cantik pula dia. Duit RM1 tuan-tuan, sekeping-sekeping je dikumpul-kumpul jadi pula cantik di atas dulang. Kenapa ni? Takut nanti pihak perempuan komplain. Gula pasir tu tuan-tuan, masukkan dalam plastik, diikat dengan kertas, jadi bawang putih untuk hantaran. Begitu cantik, dihias untuk bukan raja nak meminang anak dara orang je. Begitu cantik hiasan yang kita bawa. Apatah lagi ibadah tuan-tuan yang kita nak bawa kepada Malik, kepada Raja sekalian alam. Bagaimana sembahyang yang kita nak sembahkan kepada Allah, bagaimana puasa yang kita nak sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa kita adalah puasa seorang yang penipu, sembahyang kita adalah sembahyang orang yang penipu. Itu kita nak serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan yakin tak sembahyang tuan-tuan diterima oleh Allah? Tuan-tuan yakin tak sekarang ni puasa tuan-tuan tu sempurna? Saya yakin takkan seorang pun yang yakin. Ya. Sebab apa? Puasa itu tuan-tuan, puasa pada zahir, puasa pada batin. Sembahyang kita sembahyang tarawih 5-8 rakaat, belum tentu semua boleh khusyuk tuan-tuan 8 rakaat tu. Ya, itu pun kalau rakaat pertama, rakaat kedua dia imam baca panjang mula gelisah. Imam ni aku nak balik dah ni. Nak tengok bola, nak tengok berita apa ni. Gelisah. Imam baca depan, dia baca dalam hati pula. Mengata kata imam. Ya, jadi macam mana kualiti kita nak sembahyang? Sembahyang kita nak serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zahir kita sembahyang, di hati kita habis merewang ke mana-mana pergi. Jadi adakah sembahyang yang macam ini kita nak sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Layak tak sembahyang kita yang seumpama ini? Dan layakkah dengan puasa kita yang puasa pada zahir saja, ya, tahan lapar dahaga, mulut kita jaga tak jaga, mengupat sana mengupat sini, ya, puasanya macam ni kita nak sembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan layakkah puasanya seumpama ini kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibarat tuan-tuan hantaran tuan-tuan tadi dah dimakan tikus dah sikit-sikit. Hantaran macam tu tuan-tuan nak serah pemingin minang anak orang, apa orang sana cakap? Tentu orang sana akan pelekeh. Sila hari bulan tak terima binangan tuan-tuan. Ya, balik mandi bunga pula lah. Ya. Jadi kita muhasabah diri kita tuan-tuan.
ya, segala amalan kita semuanya disembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengikut sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, di akhirat nanti yang pertama bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ialah salat kita. Salat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku adalah sembahyang. Aku adalah sembahyang bagi sebulan bin sebulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, niat kamu itu baik. Kamu nak beri syafaat kepada Tuhan kamu, tetapi sekadar kamu saja sembahyang takkan mampu nak beri syafaat kepada Tuhan kamu. Balik dia. Datang pula puasa, datang pula zakat, haji dan sebagainya, amalan-amalan kebajikan dia datang. Allah Ta'ala berfirman kepada satu persatu kepada amalan kita, kamu saja takkan dapat membantu Tuhan kamu. Akhir sekali, tuan-tuan, datanglah Islam. Islam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang bernama As-Salam dan aku adalah Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini dengan sebab Engkau wahai Islam, aku terima permohonan, aku terima syafaat daripada amalan-amalan yang lain. Oleh itu, tuan-tuan, kita kena suburkan Islam kita, kena tingkatkan kualiti keislaman kita dan keimanan kita melalui amal kita. Sembahyang kita jaga, puasa kita jaga, zakat kita kena tunaikan, haji kita kena ikhlas. Apabila semuanya berlaku dengan sempurna, barulah Islam kita menjadi subur dan boleh menjadi suatu ketua di dalam kumpulan-kumpulan amalan kita. Mana amalan kita semuanya diterima tadi dengan sebab kesuburan Islam yang ada pada diri kita. Walaupun sedikit, tetapi Islam adalah sebagai tiket untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bukan itu tajuk untuk saya pada pagi ini, tuan-tuan. Itu hanyalah sekadar mukadimah. Dan apa yang saya nak bincangkan pada pagi ini, ingin saya sambung kembali perbincangan kita tentang yang bulan lepas, kata silap ya, iaitu tentang doa. Yang sebelum ini, tuan-tuan, saya ingat kita berhenti dekat tentang hubungan doa dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang menyentuh tentang ada qada yang mubram dan qada yang mu'allaq. Saya ingat tuan-tuan dah faham dah tu ya. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, ini saya ulangkan kembali bahawasanya doa ini adalah satu ibadah. Doa adalah suatu ibadah, dan doa ini adalah satu tuntutan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dia, dan juga tuntutan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia, supaya kita sentiasa ingat bila kita berdoa, bahwasanya kita akan ingat, bahwasanya sedar bahwasanya kita adalah hamba yang lemah, hamba yang sangat memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna, tuan-tuan, orang yang tidak mau berdoa, orang yang malas berdoa, dipanggil sebagai orang yang sombong. Orang yang tidak mau mengaku kesalahan dia, tidak mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau memohon maaf balik pada orang lain, itu adalah orang yang sombong. Dia tak mengakui kesilapan dia. Inilah yang berlaku kepada iblis laknatullah. Aba wastakbara tu sebab dia sombong. Lalu dia tak nak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, tidak mengakui kelemahan dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa diri dia lebih daripada Nabi Adam. Dia diciptakan daripada api, Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu.
Sesungguhnya orang-orang yang sombong takabur daripada beribadah dan berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan kehinaan. Tuhan Allah Subhanahu wa taala bagi ruang kepada kita supaya kita memohon, berbanyak memohon ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala beri ruang kepada kita untuk memohon apa yang kita hendaknya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah. Berdoalah. Banyak ayat-ayat yang menyuruh kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita tak nak gunakan doa, tak nak berdoa, maka ini dianggap sebagai, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Artinya orang yang sombong, yang tidak mau beribadah, yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, bangun sembahyang doa dulu, nak bangun-bangun dulu. Ya. Kita tengok sembahyang tarawih banyak. Assalamualaikum saja terus bangun. Kononnya dia tak nak mau buat witir. Tak nak buat witir dia, sebab dia nak buat qiyamul lail. Dia rajin buat qiyamul lail malam. Jadi dia tak nak buat witir. Tak apalah. Tapi sekurang-kurangnya dia habiskan tarawih tu, bacalah doa dulu. Baru dia bangun. Ya. Ni dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilal pun belum lagi subhanallah ma'bud belum lagi, baru nak petik switch mikrofon dia. Dia dah bangun dah, doa pun dah. Sedangkan sebelum selepas solat, salah satu daripada tempat yang mustajab doa. Selepas membaca Al-Quran juga salah satu daripada tempat mustajab doa. Dia tak nak. Dia nak pilih nak balik cepat tahajud. Ya. Jadi dia dah meninggalkan satu ruang tempat yang mustajab doa. Ya. Atau kena ingat tuan-tuan ya. Jadi kalau boleh sembahyang, lepas sembahyang doalah dulu. Ya, jangan terus bangun. Jadi tak ada adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Tuhfatuz Zakirin, dia mengatakan otak adalah bahagian yang paling penting dalam tubuh manusia. Setiap amalan tanpa doa adalah sebagai pokok tanpa buah. Imam Asy-Syaukani kata orang yang tak baca doa tu ibarat pokok tak ada buah, tak ada hasil. Kenapa? Kerana doa itulah pati dia. Sebab lepas sembahyang Nabi baca doa. Lepas sembahyang baca doa. Kerana setiap kita lepas melakukan kebaikan, baca Al-Quran, sembahyang, kita berdoa, itu satu mustajab doa. Jadi doa masa itu ibarat sebagai buah. Jadi orang yang melakukan ibadah ada pokok saja tapi buah tak ada. Itu disebut sebagai Imam Asy-Syaukani dalam kitab Tuhfatuz Zakirin. Ya, kita nak biar ada pokok dan ada buah. Jangan bangun terus tuan-tuan. Ya. Dan doa juga tuan-tuan disebut sebagai senjata mukmin. Ad-doa silahul mukminin. Ya, banyak kalau kita tengok kisah-kisah pada nabi-nabi yang terdahulu, contohnya Nabi Daud alaihissalam yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berperang melawan Raja Jalut. Ya, lalu Nabi Daud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kesempitan. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu Allah Subhanahu wa turunkan malaikat untuk membantu dia. Ini sebagai doa silahul mukminin, doa sebagai senjata orang-orang mukmin. Dan nanti kita terangkan tuan-tuan kalau sempat dia. Dia rupanya ada doa ni, ada cara dia. Ketika mana kita yang bersungguh-sungguh macam mana, ketika yang biasa macam mana, dia ada cara dia rupanya. Ya, tu. Yang satu jari pun ada tuan-tuan. Ya, ya, tengok. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, berkenaan dengan doa disebut senjata mukmin, kita tengok dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut 3 golongan
Jenis tiga jenis orang ni, tiga jenis golongan ni yang tidak ditolak doa dia. Yang pertama ialah ibu bapa, mak ayah lah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, doa ibu bapa ni doa yang makbul. Sebab itulah daripada kecil ibu mendidik anak, sebut bertuah saja, insya-Allah anak akan bertuah. Ya, tapi kalau kata anak bodoh semua tuan-tuan, daripada kecil sampai besar si bodoh saja, memang bodoh semua lah anak. Ya, sebab doa, sebutan yang keluar dari mulut ibu bapa itulah doa. 40 kali sebut bodoh semua anak. Tapi 40 kali sebut cerdik, insya-Allah cerdik tuan-tuan. Tak cerdik pun cerdik jugalah, insya-Allah. Ya, ada keberkatan daripada mulut seorang ibu dan juga bapa. Yang lebih-lebih ialah ibu. Ya, sebab ibu ni Tuhan sebut Nabi sebut 3 kali ibu. Jadi kelebihan ibu dengan bapa jangan jealous lah. Memang hakikatnya ibu lebih. Kita tak boleh mampu nak melahirkan tuan-tuan. Ya, ibu melahirkan anak, bapa tahu buat je. Ya, jadi itu disebutkan doa seorang ibu lebih mustajab daripada doa seorang bapa. Jadi sebutlah ya, anaknya lembab-lembab segitu, suruh mak doakan. Tak payah suruh imam doakan. Imam pun belum tentu makbul lagi tuan-tuan. Ya, imam sendiri pun doa tak lepas. Jadi kalau boleh ibu bapa doa sendiri kan. Buat air sendiri, bacakan kan anak-anak. Ibu ya, itu lagi mustajab daripada suruh tu imam saja. Ya, doa seorang ibu lebih mustajab. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang bermusafir. Orang yang bermusafir. Ya, sebab tu kalau ada orang tengah nak pergi haji ke, nak pergi umrah ke, tengah jalan kita tahan dulu, minta dia doakan kita. Itu doanya mustajab. Ya, lebih-lebih lagi daripada orang Mekah datang baru sampai kita peluk dia. Ya, ini tanya kurma ke ada air zam-zam, tanya yang tu dulu, minta doa dulu tuan-tuan. Ya, doa orang yang musafir. Musafir yang haruslah kurang-kurangnya tuan-tuan. Kalau musafir nak mencuri tak boleh. Ya, musafir yang sunat lagi bagus. Sekurang-kurangnya yang harus. Ya. Kemudian yang ketiga Nabi kata doa yang mustajab ialah doa yang orang yang dizalimi. Ini kita takut ni tuan-tuan. Ya, doa orang yang dizalimi. Kita ambil tanah orang tu doakan kita. Tu hidup tak aman tu, asyik panas saja. Ya. Ekon dah pasang dah panas lagi. Ya, orang doakan supaya kita susah. Jadi 3 doa yang mustajab makbul doa, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama doa kedua ibu bapa, yang kedua doa orang yang musafir, ketiga ialah doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Abu Daud. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, bagaimana kita mendoakan orang yang bukan Islam? Dulu isu dekat Penang orang doakan dalam khutbah doa orang bukan Islam, jadi isu. Jadi bagaimana kita mendoakan orang yang bukan Islam? Mendoakan orang yang bukan Islam tuan-tuan, mendoakan mendapat hidayah, supaya dia mendapat hidayah itu muafakat para ulama dibolehkan. Ya. Tengok, adapun mendoakan untuk mendapat hidayah adalah ijma' sepakat ulama tanpa kecuali, semuanya membolehkannya, bahkan menggalakkannya. Mendoakan untuk mendapat hidayah itu dibolehkan dalam Islam. Ya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, saya tengok Nabi apa doa macam tu ya. Mendoakan kaumnya supaya mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, boleh. Itu boleh. Para ulama berbeza pendapat tentang hukum mendoakan rahmat dan keampunan kepada bukan muslim yang masih hidup. Orang Islam yang masih hidup lagi itu berbeza pendapat di kalangan para ulama. Ada kata membolehkan, ada yang tak membolehkan. Ya. So kita pilih mana-mana lah. Dua-dua tu ada dalil belakang. Ya. Setengah pendapat tak membenarkan. Setengah pendapat lagi membenarkan doa rahmat. Ya. Cuma timbul satu isu mengucap salam. Salam. Ya. Salam sejahtera contohnya.
mengucap kesejahteraan kepada orang bukan Islam. Jadi timbul isu sikitlah. Sebab ada salam satu Malaysia. Bila salam satu Malaysia, dia umum tuan-tuan. Orang Islam pun kena, orang bukan Islam pun kena. Ya. So itu dipanggil sebagai meraihkan kaum-kaum lain, itu salam saja. Ya, sejahtera saja. Itu setengah ulama membolehkan secara umum saja. Tetapi hakikatnya masing-masing sendirilah tuan-tuan. Ada pendapat dan sendirilah. Ya. Sebab ada Nabi SAW mendoakan juga. Contoh kita kata apabila Sayyidina Umar atau para sahabat tuan-tuan pergi menjampi orang, mendoakan kebaikan orang itu, menjampi orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam yang gila. Dijampinya dengan ayat Al-Quran surah Al-Fatihah. Lalu sembuh. Lalu dibaginya 100 ekor unta. Lalu dibagi kepada Nabi SAW. Nabi kata sebelum ini orang menjampi dengan benda yang karut, bukan daripada ayat Al-Quran, dia bawa makan. Sekarang ni kamu jampi dengan menggunakan ayat Al-Quran, kamu makan, boleh. Itu mendoakan juga lah. Tapi dengan baca surah Al-Fatihah kepada orang yang bukan Islam. Inilah para ulama yang berpegang dengan ini, yang membolehkan mengucapkan salam sejahtera kepada orang yang bukan Islam. Jadi khilaf tentang mengucap kesejahteraan, mendoakan rahmat kepada orang yang bukan Islam yang masih hidup, ada pendapat dua ulama. Satu boleh, satu lagi tak boleh. Adapun kepada itu kafir zimmi, kafir azimi. Adapun kafir harbi, kafir zimmi artinya kafir yang duduk di bawah satu kerajaan Islam, yang taat dan patuh kepada kerajaan Islam. Adapun kafir harbi ialah kafir yang menentang Islam. Dan juga orang yang mati dalam keadaan kafir, yang bukan Islam yang mati, orang yang bukan Islam dah mati, dan juga orang yang menentang Islam, orang kafir yang menentang Islam, kafir harbi tadi. Kedua-duanya ni tuan-tuan, muafakat ulama haram kita mendoakan dia. Haram kita mendoakan rahmat tadi. Doa untuk hidayah boleh. Ya. Doa untuk hidayah boleh. Tapi doa untuk rahmat, muafakat ulama tidak membenarkan. Baik. Kerana apa tuan-tuan? Dia adalah bersandarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh rujuklah ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin-nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah dibenarkan bagi nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri, sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Macam mana kata nyata mereka itu ahli neraka tuan-tuan? Artinya kita dah tengok dia kematian dia itu dalam keadaan kufur, menyembah berhala. Dan kita jelas-jelas orang kafir itu menentang Islam, menentang kerajaan Islam. Dan nyata, maka kita tidak boleh mendoakan keampunan dan juga rahmat kepada mereka, tak boleh. Doa untuk mendapatkan hidayah dibolehkan. Ya. Doa untuk mendapatkan hidayah itu dibenarkan. Tetapi doa untuk memohon keampunan, nak buat tahlil kepada keluarga kita yang bukan Islam, contohnya nak buat tahlil doa arwah, tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Nak doa untuk mohon keampunan pun tak boleh. Yang dah mati. Yang boleh hanyalah kepada yang hidup. Dan juga kafir zimmi, kafir harbi, doakan untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dibolehkan. Habis. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu tentang mendoakan
Doa untuk pada orang yang bukan Islam. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi doa kepada orang yang bukan Islam, kepada mendoakan tentang rahmat, mendoakan rahmat, doakan hidayah kepada orang yang bukan Islam, sepakat ulama membolehkan. Adapun mendoakan orang kafir yang telah meninggal dunia dan juga kafir harbi, maka mendoakan rahmat bagi mereka dan juga keampunan tak boleh, diharamkan berdasarkan kepada ayat Al-Quran tadi. Adapun mendoakan hidayah semua boleh. Oh, kafir harbi, kafir zimmi semua dibolehkan dapat hidayah. Ingat ya. Adapun doa kesejahteraan tadi itu khilaf di kalangan para ulama. Nak ucap pun boleh, tak nak ucap pun boleh. Ya. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, kita tengok pula macam mana hukum kita balikkan tangan ni masa doa tolak bala. Sebab dulu dalam satu ketika saya ingat di sini jugalah ada satu ustaz dia kata, kenapa kita nak palingkan doa tolak bala? Kita nak minta kata doa semua angkat tangan lah. Boleh. Dia kata tak payahlah balikkan tangan. Ya. Jadi semenjak tu kita timbul kemiskinan. Macam mana tentang tolak bala? Kita pusingkan tangan, belakang tangan ke atas, tapak tangan ke bawah. Jadi kita nak buat ni tuan-tuan kena ada ilmu lah. Jangan tu imam buat, kita pun buat juga lah. Maknanya macam mana ni? Tak tahu imam tu buat, saya pun buat tak. Nanti akhirat Tuhan tanya, imam semua tanggung. Baik. Kalau kita tengok dalam i'anatul talibin, tuan-tuan, dia kata ja'lu zahrihima ilaiha, menjadikan belakang tangan, kedua tangan tadi ilahai kepada ke langit. Ni macam ni tolak bala. Yusannu lahu dzalika, disunatkan. Wa qadiyatu annahu yaj'alu zahrahuma ila samai 'inda qawli wa qina syarra ma qadait. Baca doa kunut. Dalam kunut wa qina syarra ma qadait. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Paling macam tu. Peliharalah olehmu ya Allah akan kami daripada apa yang telah keburukan yang ditetapkan kepada kami. Kita tolak bala. Wa qina kita boleh pusingkan. Ini pendapat daripada Syekh Ramli. Adapun bapa kepada Syekh Ramli, dia tidak menghukumkan sunat. Dia kata tak sunat dalam yang juga. Tak sunat palingkan tangan. Sebab dia kata memalingkan tangan dalam sembahyang ni akan menjadikan kita akan menghasilkan satu pergerakan dalam sembahyang. Jadi pergerakan dalam sembahyang itu tidak dituntut dalam ibadah, dalam sembahyang pergerakan banyak. Itu bapa dia kata. Bapa dia alim juga tuan-tuan, bukan orang macam jalan macam kita ni. Jadi Syekh Ramli berpegang disunatkan kita memalingkan tangan tolak bala ketika dalam kunut waqina syarra ma qadait. Kalau dalam sembahyang pun boleh dipalingkan tangan ketika tolak bala, apatah lagi di luar sembahyang. Ini min babil aula, boleh. Jadi masalah palingkan tangan tak paling tangan itu khilaf juga di kalangan para ulama, tapi kita boleh pegang dengan Syekh Ramli. Ini difatwakan oleh Syekh Ramli, disunatkan kita palingkan. Boleh? Jadi hukumnya tetap mendapat kesunahan, kerana di dalam doa kunut terdapat doa tolak bala dan doa menolak sesuatu perkara. Jadi setiap doa yang bertujuan untuk menolak sesuatu itu disunahkan untuk membalikkan kedua telapak tangan, termasuk juga doa di dalam kunut. Artinya boleh dalam kunut pun boleh, mana di luar sembahyang pun lagi boleh juga kita tolak bala. Jadi ada ilmu dah tuan-tuan. Jadi kata tolak balik pun ingat, iaitu pendapat Syekh Ramli, seorang ulama fiqh. Tengok dalam i'anatul talibin ada juzuk pertama. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan dekat tokoh-tokoh mazhab Syafi'i, mereka juga menghukumkan sunat
membalikkan membalikkan tangan ni, tokoh-tokoh ulama mazhab Syafi'i juga banyak memperdapat boleh, sunat juga kita membalikkan tangan ketika tolak bala. Ini termasuklah Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dia, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dan Ba'lawi dalam Bughiyatul Mustarsyidin. Salah sebut kita dah. Bughiyatul Mustarsyidin. Dia Bughiyah ada dua kita. Ya. Bughiyatul Tulab satu, Bughiyatul Mustarsyidin satu. Ini Syekh Ba'lawi ni kita Bughiyatul Mustarsyidin. Jadi mereka dia berpendapat boleh dipalingkan tangan ketika mana doa tolak bala. Nak tak ada tolak bala, tak nak pusing tangan pun boleh, tak ada masalah. Jangan bergaduh lah. Sekurang-kurangnya kita ada ilmu dah. Bila kita pusing tangan, kita ada berpegang dengan pendapat satu Syekh Ramli, Syekh Ibnu Hajar, ya, dalam Fathul Bari, dan juga Syekh Ba'lawi dan Imam Nawawi. Terdapat satu lagi hadis, ya, ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah Nabi apabila berdoa, baginda menjadikan tapak tangannya, menadahkan tapak tangannya. Apabila memohon perlindungan, baginda menjadikan belakang kedua telapak tangannya. Ada juga hadis dia. Tetapi hadis ini dirad oleh Albani, mengatakan hadis ini hadis dhaif. Ya. Tetapi ada juga para ulama yang mengatakan hadis ini hadis hasan. Jadi ijtihad para ulama dalam menghukumkan hadis itu juga berselisih. Ya, ada mengatakan hadis itu hadis dhaif, ya. Tetapi hadis dhaif pun boleh beramal lagi, tuan-tuan. Yang tak boleh hadis palsu. Hadis maudhu' tak boleh. Kalau setakat dhaif boleh lagi kita beramal untuk fadail amal boleh. Ya. Namun terdapat juga yang mengatakan bahwasanya hadis ini hadis hasan saja. Mana boleh pakai lagi lah. Itu diantaranya ialah Al-Haytami yang mulas dalam Majma', kita Majma'. Dia kata isnadnya adalah hasan. Sanad hadis ni ialah hasan, so boleh pakai. Jadi Nabi SAW ada kalanya bila berdoa dia tadah macam tu, bila ditolak bala dia pusing macam tu. Ada pendapat, ya. So kita boleh ambil beramal lah, ya. Cuma khilaf para ulama hadis dalam meletakkan hadis itu, kedudukan hadis itu, ada yang mengatakan dhaif, ada katanya hasan, tapi tidak maudhu', bukan maudhu'. Maknanya bukan hadis itu hadis palsu. So boleh beramal, tuan-tuan. Jadi fadal amal. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bagaimana pula kita doa itu sapu muka? Kita doa sapu muka. Apa? Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ada hadis dia tak? Ada hadis dia, tuan-tuan. Nabi SAW yang hukum menyapu muka selepas berdoa, perkara ini menjadi khilaf. Ada khilaf juga. Tetapi kesan daripada apa yang dilakukan, apa yang disebut oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya, dimeriwayatkan daripada Imam At-Tirmizi. Dia kata anna Nabi SAW kana idza rafa'a yadayhi lam yarudduhuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Bahwasanya Nabi SAW, hadis ini riwayat Tirmizi, bahwasanya Nabi SAW apabila dia mengangkat kedua tangannya, angkat tangannya, lam yarudduhuma, dia tak meletakkan tangan itu hatta yamsahu bihima wajhahu, sehingga dia sapu dulu muka dia. Ada hadisnya, tuan-tuan. Ya. Sebab ada khilaf, setengah ulama tak nak sapu muka lepas berdoa. Dia sapu kat mana Allah Alam. Ya. Yang tak ada dalam kunut, tuan-tuan, tak sapu muka. Ya. Dalam kunut tak ada sapu muka. Begitu juga selepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu khilafiyah je, tuan-tuan. Khilafiyah saja. Ya. Benda khilaf di kalangan para ulama. Nak buat pun boleh, tak nak buat pun tak apa. Jangan bergaduh je. Ya. Ini sampai bergaduh, sampai tak nak ikut sembahyang, ya. Padahal itu ada berbeza pendapat di kalangan para ulama. So kita kena railah khilafiyah di kalangan para ulama. Masing-masing ada hadis dan pegangan istinbat dalil masing-masing. Jadi sapu muka selepas doa ada juga nas dia juga. Ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada.
Jadi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat tangannya untuk berdoa, baginda tidak meletakkan tangannya ke bawah kembali, melainkan selepas disapu mukanya. Walaupun hadis ini sebenarnya hadis dhaif juga. Albani ini syadid, tuan-tuan. Syekh Albani ini dia satu ulama hadis yang syadid sangat dalam menghukumkan hadis. Ya. Jadi kalau dia yang tasihkan hadis memang power sungguh. Jadi Albani ini meletakkan kata hadis ini ialah hadis dhaif. Hadis dhaif boleh tuan-tuan untuk kita beramal ifradi untuk diri kita boleh fadil amal. Tapi nak jadikan fatwa tak boleh lah. Ya. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Itulah tuan-tuan ya. Saya ingat cukuplah sekadar itu tentang mengisi kekosongan pada pagi ini. Saya cuba telefon 3-4 orang, Ustaz tak boleh juga tuan-tuan. Jadi cubalah ambil alih sikit tak mana yang saya mampu. Dan mudah-mudahan sedikit perbincangan kita pada pagi ini dapat memberikan kepada kita sedikit ilmu lah untuk kita beramal, supaya kita tidak menjadi orang yang beramal hanya ikut-ikutan. Ya, tidak ada nas, tidak ada ilmu daripada berdasarkan sandaran. Jadi sekurang-kurang kita tahu dah doa angkat tangan ada, sapu muka ada, ya. So kita beramal dengan ilmu kita dan memantapkan lagi ibadah kita. Ibadah itulah yang kita nak bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiru fa yafuzul mustaghfirin wa yanjatut taibin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka 'amalan mutaqabbalan wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.